Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif. Ini adalah Niaga Awani dan pada pagi ini kita akan membuat satu perbincangan khusus. Kita melihat kepada situasi semasa. Namun terlebih dahulu, di Astro Awani sejak beberapa tahun kebelakangan ini kami membawakan program khusus iaitu Sukses di mana kami mengangkat cerita-cerita kejayaan Onak Liku PKS di Malaysia ini dalam program Sukses tersebut. Namun pada musim keempat kami mengubah sedikit format tersebut untuk melihat kepada program reality TV yang kami terapkan bagaimanakah usaha pendigitalan PKS ini, dan ini merupakan kerjasama bersama dengan SME Bank untuk musim keempat, dan Astro Awani selaku penyiar rasmi untuk Sukses 4.0 ini. Banyak perkara yang kita pelajari daripada program ini. Namun pada perbincangan pada hari ini masih lagi berkait tentang PKS di Malaysia, namun dalam konteks yang lebih besar dan juga lebih dekat di hati kita semua pada ketika ini, iaitu pandemik COVID-19 yang nyata memberikan kesan yang begitu dahsyat kepada PKS di Malaysia pada ketika ini. Ini sudah masuk PKP 3.0, dan kalau kita melihat kepada penutupan industri itu, ini merupakan pusingan kedua kalau kita sifatkan untuk PKS yang berdepan dengan penutupan yang begitu besar, dan ramai sekali PKS yang menyatakan keresahan mereka, kegusaran mereka impak terhadap COVID-19 ini. Saya nak membawakan individu yang cukup berkaliber untuk membincangkan perkara ini. Saya nak bersama dengan Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, iaitu Datuk Mas Emeriti Samsudin. Assalamualaikum Datuk, terima kasih kerana bersama dengan Niaga Awani pada pagi ini. Datuk, pertama sekali kita melihat Datuk, kita melihat kepada kesan pandemik ini. Seperti saya katakan tadi, ini bukan lagi rahsia. Ramai sekali PKS yang mengadu bagaimana kesengsaraan, kesukaran mereka pada tempoh pandemik pada ketika ini. Mereka perlu berjuang untuk mengekalkan keuntungan, untuk mengekalkan pekerja dan sebagainya. Namun pada masa yang sama, kita melihat pandemik ini juga membuka sinar sedikit kepada bukan saja usahawan sedia ada, usahawan baru juga di peringkat tidak formal dan juga mikro, penjaja dan sebagainya ini. Mereka mula berniaga dan sebagainya. Bagaimana Datuk melihat perkembangan ini tatkala pandemik, dan juga yang paling penting untuk keusahawan ini adalah daya tahan mereka ketika pandemik ini. Pada pandangan Datuk sendiri, di mana dan bagaimana untuk memastikan mereka berdaya tahan pada ketika ini, Datuk? Okey, terima kasih Awani Niaga kerana sudi untuk menjemput saya pada hari ini untuk membicarakan tentang masa depan dan juga cabaran yang telah pun kita alami, terutama sekali untuk usahawan-usahawan. Dan sebagaimana kita tengok disebabkan oleh pandemik ini telah pun memberikan cabaran cukup besar pada usahawan, dan tidak terlepas juga dengan usahawan-usahawan mikro dan juga kecil. Sebab kalau kita tengok bilangan mereka usahawan mikro ini cukup besar, hampir 2 juta yang tidak berdaftar, dan mereka ini sebenarnya waktu PKP yang pertama, mereka ini yang maksudnya tidak beroleh manfaat sebanyaknya, sebab kebanyakan macam grant hasil diberikan oleh kerajaan khusus untuk mereka yang mempunyai SSN, yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Tetapi yang mereka yang sektor informal yang tidak mempunyai pendaftaran dengan mana-mana badan profesional ataupun dengan pihak PBT, mereka ini yang terkesan. Malah kalau kita tengok daripada survey yang dijalankan pada bulan Mac yang lalu, dijalankan oleh SME Corp di bawah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi, menunjukkan bahawa lebih kurang 54% usahawan informal ini yang terkesan, dan yang mereka ini yang tidak mempunyai simpanan yang cukup lebih kurang 3 ke 6 bulan. Jadi ini sebenarnya memberikan satu gambaran yang cukup menakutkan, dan sangat mengerikan untuk kita di Kementerian Pembangunan Usahawan. Dan sebab itulah kita melalui agensi, kita memainkan peranan dengan bertindak, maksudnya perlu bertindak proaktif supaya kita dapat sama-sama memastikan apa juga program, apa juga inisiatif yang telah diumumkan oleh kerajaan, sama ada di bawah pakej rancangan ekonomi, dapat disantuni dan dapat dilaksanakan secara dengan baik, teratur dan juga mengikut jadual. Fasilitasi ataupun bantuan juga haruslah maksudnya disantuni kepada mereka itu dengan sebaik mungkin. Dan bagi kementerian, kita ada agensi melalui kita menyusun pembiayaan tertentu dan juga melakukan program latihan, program bimbingan, program, maksudnya banyak program yang kita lakukan
untuk sama-sama memberikan galakan pada mereka. Pada masa yang sama juga untuk memberikan daya tahan kepada mereka supaya mereka ini dalam waktu yang pandemik yang cukup sukar ini, mereka ada ketahanan. Bukan saja dari segi mental, dari segi fizikal juga harus kita berikan semangat kepada mereka. Dan sebab itulah program-program tadi Najib sebut program seperti Sukses 4.0 yang telah pun diinisiatkan oleh pihak SME Bank juga, antara perkara-perkara yang ingin memberikan galakan, memberikan inspirasi kepada usahawan ini. Dan selain daripada peranan yang dimainkan oleh agensi dan juga kerajaan, usahawan juga harus memainkan peranan. Bagaimana? Yang pertamanya haruslah mereka melihat semula rancangan perniagaan mereka. Ataupun sebelum ini bagaimana? Adakah rancangan perniagaan mereka bagus ataupun mengikut pelan ataupun tidak, bagaimana? Kalau tidak, mereka harus menyusun semula. Dan menguruskan dan juga mentadbirkan perniagaan mereka dengan cara baru. Walaupun banyak cabaran, tetapi sebenarnya banyak juga peluang-peluang lain yang terbuka. Dan yang keduanya, usahawan juga haruslah membuka minda supaya dalam waktu yang sukar ni, mereka harus maksudnya kena ada kreativiti dan juga ada inovasi sikit dalam apa juga bentuk perniagaan yang dilakukan. Dan pengurusan aliran tunai yang cekap juga membantu untuk perniagaan mereka ini kekal stabil dan supaya kita dapat mengubah daripada produk yang lama kepada perkhidmatan ataupun produk baru. Dan masa ini juga masa yang terbaik untuk usahawan melihat untuk perkara yang sebelum ini kita tak terlibat pun dalam sosial media ataupun dalam digitalisasi, tapi this is the best time untuk kita upskill balik benda-benda baru masuk dalam bidang sosial dan juga e-dagang. Selain daripada mengikuti pelbagai program latihan keusahawanan dan juga apa juga yang diberikan sama ada oleh pihak agensi kerajaan ataupun mana-mana pihak swasta dan sebagainya. Datuk menyentuh tentang e-dagang itu sangat menarik. Kita melihat pandemik ini membuka ruang seluas-luasnya kepada usahawan kita, khususnya PKS. Mereka dengan begitu pantas, tidak pernah kita saksikan sebelum ini, memasuki platform e-dagang ini untuk memasarkan produk mereka, perkhidmatan mereka dan sebagainya. Pada pandangan dan juga hemat Datuk sendiri, bagaimana untuk melihat bahawa sudah pastilah mereka ada cabaran? Kalau berniaga secara fizikal pun ada cabaran, e-dagang lagi lah, mungkin kapasiti dan sebagainya. Pada pandangan Datuk sendiri, adakah ramai usahawan kita berdepan dengan kekangan ataupun cabaran yang besar untuk berpindah kepada e-dagang? Kalau ia, apakah bentuk dapatan kementerian sendiri tentang cabaran mereka? Okey, macam saya cakap tadi, maksudnya dengan kajian kajian yang telah pun kita lakukan, sebenarnya banyak usahawan-usahawan kita yang terkesan dengan ini dan simpanan mereka pun tidak banyak. Malah dengan berlakunya pandemik ini, lebih kurang kita membimbangkan lebih kurang 3 juta penduduk yang kehilangan pekerjaan. Sebab itulah kita nak tengok kelangsungan, dan antara perkara-perkara yang dilakukan adalah dengan melihat maksudnya pelibatan di dalam struktur digitalisasi ini. Dan kebanyakan mereka belum lagi, maksudnya sebelum ini mereka offline. Sebab itu pelbagai galakan, pelbagai maksudnya kita nak educate mereka ini. That's why perlu banyak lagi exposure, pendedahan-pendedahan yang harus kita lakukan. Dan di samping memperkenalkan ikon-ikon dan cerita-cerita yang memberikan inspirasi pada mereka. Bagaimana sebelum ini mereka tidak pun involved dalam social media ataupun e-dagang. Tetapi apabila berpindah saja kepada e-dagang, maka lonjakan yang mereka perolehi hasil daripada pelibatan dalam e-dagang itu memberikan sumber yang kadang-kadang tak terjangkau di fikiran mereka. Dan inilah perkara-perkara yang dilakukan oleh kementerian kami melalui agensi, bukan hanya melalui agensi Institut Keusahawanan Negara, tetapi banyak juga agensi lain, termasuklah Tekun, termasuklah SME Bank, Bank Rakyat dan sebagainya, memberikan latihan kepada mereka ini supaya mereka ini dapat equip diri mereka dengan ilmu-ilmu baru, dengan norma-norma baru, dan bagaimana untuk mereka menggunakan database sedia ada untuk mereka keep in touch dengan database ataupun networking pelanggan-pelanggan mereka, supaya memaklumkan tentang
Maksudnya sekarang ini mereka dah ada jual, misalnya kata dah ada Facebook dan sebagainya. Hari ni kalau nak order senang saja. You just tekan link yang diberikan dan boleh buat pesanan secara atas talian, lebih mudah, lebih pantas. Dan in fact macam semalam saya ada dekat Masjid Tanah. Saya just scroll saja satu platform atas talian dan saya tahu sahabat ni dia berniaga. Dia buka kedai muzik, tetapi dia tukar pada kedai makan. Dalam pandemik dan sebagainya, dia buat minuman dan sebagainya. Saya pun saya tengok nama dia. So saya pun order, dalam masa 20 minit barang pun sampai. You just imagine, kalau dia daripada kedai muzik, dia berubah pada ini. Tapi kalau dia tidak involve di dalam secara digital, saya tidak rasa dia boleh sebar sampai hari. Tetapi apabila dia mengambil satu pendekatan untuk sama-sama mengubah dan juga mengadaptasi dengan apa yang ada pada hari ini. Dia pun berada dalam satu senario baru dan akhirnya dia pun seiring dengan ke arah digitalisasi dan mereka pun boleh bergerak seiring dan juga berjaya insyaAllah. Ya, itu juga yang kita lihat dalam program Sukses 4.0 ini. Pendigitalan itu yang dilaksanakan oleh PKS peserta-peserta ini akan memberikan inspirasi. Kalau mereka tidak tahu, mungkin tertanya-tanya bagaimana nak lakukan dan sebagainya, tidak ada ilmu mencukupi dan sebagainya, kami paparkan melalui Sukses 4.0. Datuk, saya nak berhenti rehat seketika. Selepas ini saya nak bincang lagi. Bukan saja kita melihat program ini memberikan inspirasi, tapi kita ingin melihat bagaimana untuk pihak kementerian sendiri menyokong. Datuk menyebut pelbagai inisiatif sama ada di bawah kementerian secara langsung ataupun agensi-agensi di bawah kementerian. Tetapi pada masa yang sama kita melihat mungkin reach out kepada usahawan yang mungkin tidak tahu nak ke mana ni, nak cari bantuan dan sebagainya. Bagaimana selepas ini untuk usaha kementerian? Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Anda masih lagi menonton Niaga Awani bersama saya Najib Arif. Kita masih lagi bersama dengan Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Mas Emiraty Samsudin membincangkan realiti sebenar PKS pada masa kini dalam norma baharu dalam pandemik COVID-19 yang nyata memberikan kesan kepada mereka. Tadi kita sebutkan Sukses 4.0 memberikan bukan sahaja realiti tetapi bagaimana penambahbaikan nilai tambah kepada keusahawanan PKS khususnya dalam era pendigitalan ini. Apa yang mereka perlu lakukan dan sebagainya. Datuk menyebut tadi bahawa pendigitalan ini adalah usaha yang dilaksanakan oleh pihak kementerian. Sejauh mana usaha itu diperkasakan pada ketika ini, Datuk, kalau boleh dikongsikan, dan mungkin nak reach out kepada usahawan ni, nak dekat kepada mereka, nak beritahu ini adalah inisiatif yang disediakan oleh pihak kementerian maupun agensi di bawah kementerian. Bagaimana cabarannya? Mudah ataupun tidak untuk mendekati mereka dan berapa kuat diperkasakan usaha ini? Okey, kita melihat sebab itu banyak inisiatif-inisiatif yang telah pun dijalankan supaya usahawan-usahawan ini banyak dapat menerima impak dengan apa yang telah pun kerajaan berikan selain daripada SME Bank dari program Sukses kan. Sebab tu apa yang kita lihat untuk program Sukses 1, 2, 3 berbeza dengan Sukses yang keempat. Sebab Sukses yang keempat itu bermula daripada awal pelibatan mereka sebagai seorang usahawan dan terutama sekali untuk usahawan-usahawan muda ini supaya dengan cerita-cerita yang boleh memberikan inspirasi ini dapat dikongsikan dengan seluruh rakyat Malaysia terutama dalam waktu yang sukar ini. Dan di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan bukan hanya SME Bank saja yang into this, maksudnya bukan saja into digital dan sebagainya, tetapi kalau kita tengok di bawah SME Corp kita ada program-program yang telah pun kita perkenalkan sebelum ini. Kita ada Warungku yang mana ianya khusus untuk membantu peniaga-peniaga kecil dan sebagainya yang maksudnya orang India ataupun dekat luar-luar bandar ini untuk sama melibatkan diri dalam transaksi yang lebih moden, maksudnya secara atas talian. Dan ini juga adalah sebahagian daripada langkah yang telah dirancang dan dilakukan oleh pihak BEDEC untuk sama-sama memberikan pendedahan terutama sekali untuk mereka di luar bandar untuk sama menggunakan terminal. Bayangkan hari itu ada sesi perkongsian yang dilakukan oleh pengguna Warungku ini yang mana dia first time dia ada terminal dan dia mendapat pesanan daripada terminal tersebut dan dia rasa sangat teruja sebab tak pernah sebelum ni bendanya berlaku secara maksudnya secara fizikal.
Yang ni tak ada. Dia menggunakan terminal itu mendapat pesanan. Dia terus buat order dan rider terus datang ambil dan terus menghantarkan pesanan tersebut. Dan ini sebenarnya telah pun memberikan impact kepada lebih 3,500 orang usahawan yang mana mendalamnya lebih kurang 3.1 juta oleh pihak Sembcorp untuk sama-sama menyediakan prasarana dan juga alat itu kepada usahawan. Selain daripada apa yang kita ada daripada warung rider dan juga program-program yang telah pun diberikan di bawah Sembcorp, di bawah Tekun dan sebagainya, terutama sekali dalam untuk memberikan peluang usahawan-usahawan ini lebih kepada digital. Jadi peranan daripada media ini tak boleh maksudnya terhenti setakat ini. Banyak lagi sebenarnya perkara-perkara yang harus kita lakukan. In fact, sebagaimana yang dilakukan oleh pihak Institut Keusahawanan Negara. Kita ada khusus asas keusahawanan juga ada dimasukkan juga elemen-elemen untuk usahawan-usahawan ini dah mulakan perniagaan mereka dan juga untuk sama-sama melibatkan diri di dalam digital. Supaya kita tidak mahu mereka ini ketinggalan. Kita nak tengok usahawan hari ini boleh berdiri dan juga duduk sama tinggi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Gitu kan. So maksudnya mereka juga tidak ketinggalan daripada apa yang telah pun diumumkan dan dilakukan oleh kerajaan. Ya. Kalau kita bercakap tentang usahawan ini, tidak kira di berapa saiznya, di mana peringkat sekalipun, mereka tidak boleh lari daripada bertanya tentang pembiayaan. Ini bukan perkara baharu. Banyak pembiayaan kita dah pun sediakan. Tapi pada masa ketika pandemik ini, kalau boleh Datuk kongsikan sedikit, mungkin sedikit saja apakah struktur pembiayaan yang disediakan untuk usahawan ini untuk menyatakan bahawa ada kita sediakan bantuan kepada mereka, ke mana mereka perlu pergi dan sebagainya. Okey, sebenarnya banyak pembiayaan yang telah pun diberikan oleh pihak Medex melalui program-program yang telah pun kerajaan umumkan sama ada daripada pakej rancangan prihatin, penjana dan juga insentif bagi tahun 2021. Kalau kita tengok di bawah pakej prihatin, kita ada Special Relief Fund yang mana di bawah SME Bank lebih daripada 506 juta yang telah pun diperuntukkan. Selain daripada itu juga kita ada Penjana Tourism Fund yang membutuhkan 6.59 juta. Kita ada di bawah SME Bank juga My SME Lady. Itu belum cerita lagi di bawah Tekun. Yang baru-baru ini pun yang telah diumumkan oleh kerajaan di bawah pakej pemulih juga. Ada lebih kurang 100 juta yang telah pun diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Medex sendiri, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi sendiri, nak allocate perkara itu untuk khusus untuk yang kita tailor-made kepada usahawan-usahawan yang terjejas untuk yang FCLO, first close, last open. Maksudnya dia yang awal yang yang ditutup dan paling lewat untuk dibuka. Contohnya macam gunting rambut, spa dan sektor tourism. Jadi kita memang melihat bahawa sektor ini juga harus kita berikan perhatian selain daripada banyak yang telah pun diberikan di bawah Tekun. Sebelum ini kita ada TBRM, maksudnya pinjaman sampai 10,000, tak payah bayar interest. TBRM dapat pinjaman juga up to 10,000, tapi interest yang kurang daripada pinjaman sebenarnya. Dan ada juga yang kita nak tengok dan juga kita nak membantu untuk usahawan yang informal ini. Mereka tak perlu ada SSM, tak perlu pun ada maksudnya dia punya dokumen yang diperlukan pun sangat minimum. Kalau dulu sampai 10 bentuk dokumen yang diperlukan untuk submit kepada pihak Tekun, tetapi apabila dengan pandemik ini, Yang Berhormat Menteri kata, no, kurangkan birokrasi daripada lebih 14 hari, kurang daripada 7 hari. Dokumen pun yang diperlukan hanya 4 saja dan sangat mudah. Jadi ini sebenarnya hasrat daripada kerajaan untuk membantu terutama sekali usahawan mikro. Usahawan mikro ni yang paling ramai yang terkesan. Sebab itulah selain daripada bentuk-bentuk bantuan yang kerajaan berikan, kita juga ingin lihat supaya mereka ini juga mengikuti apa juga perkembangan ini dengan melibatkan diri sebagai usahawan digital. Ya, itu aspek
pembiayaan untuk mereka berpindah kepada digital dan sebagainya. Latihan juga penting. Kita kena hand holding selalu mereka ini untuk usahawan mikro kerana mereka mungkin kekurangan ilmu dan sebagainya, mereka perlu dilatih dan sebagainya. Di InScan sendiri ada program yang kita sediakan. Datuk, kalau boleh Datuk kongsikan apa antara program yang disediakan di bawah InScan untuk memberi bimbingan kepada usahawan PKS tentang pendigitalan khususnya? Okey, di bawah InScan kita ada 3 latihan utama kepada khusus untuk PKS, untuk kita sama-sama tingkatkan mereka ini di dalam sektor pendigitalan, yang mana melalui Institut Keusahawanan Negara kita telah pun melatih hampir 8,000 mikro dan juga perniagaan yang tidak formal melalui program-program latihan dan juga bimbingan, termasuk latihan InScan program, KAK program, e-board program, masterclass, BEP, banyak lagi. InScan memang banyak. So InScan ni pun one of my favorite sebab dia dah ikut kluster. So kadang-kadang dia ikut F&B punya ni, usahawan restoran, usahawan spa dan sebagainya. Dan selain daripada itu juga pun ada di bawah agensi lain, di bawah SME Bank kita ada program Sedar, dan juga kita ada di bawah program Tekun pun ada sebagaimana saya sebut tadi, dan juga di bawah Institut Koperasi Malaysia dan juga di bawah Perbadanan Nasional Pernas yang baru bertukar nama. Dan sebab itulah kita melihat bahawa program latihan ini sentiasa ongoing dan bukan hanya satu agensi saja, sebab kita melibatkan semua, tetapi kita juga selaraskan di bawah pembangunan usahawan di bawah kementerian kita ini. Datuk, usaha yang kita laksanakan untuk pendigitalan PKS ini bukan hanya kerana pandemik itu hadir. Pandemik ini hadir, ia mempercepatkan proses tersebut kerana ini adalah suatu perkara yang inevitable, tidak boleh dielakkan, kita perlu lakukan juga. Bagaimana pada pandangan Datuk sendiri apabila imuniti kelompok kita capai nanti, adakah akan berubah kembali cara kita menjalankan perniagaan PKS ini? Akankah mereka kembali kepada sektor ataupun kedai-kedai fizikal sahaja, ataupun bagaimana pandangan Datuk sendiri? Saya melihat daripada apa kajian yang telah kita buat, lebih 62% mereka yang mengikuti untuk mengikuti kaji selidik yang telah pun kita laksanakan di bawah SME Corp itu menyatakan bahawa mereka hari ini gembira dan juga senang untuk meneruskan transaksi mereka di atas talian, 62%. Sebab itulah kita melihat bahawa dengan bukanya nanti sektor sosial, sektor ekonomi yang kita kira pada fasa keempat pada November dan juga onward, saya kira ianya sudah normal baru. Hari ini even pembelian atas talian pun semakin meningkat compared to pada PKP yang pertama 19%, dan apabila di PKP yang ketiga meningkat lebih 59% pembelian atas talian. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahawa orang dah mula adapt. Orang dah mula senang. Orang dah mula menjadikan ia sebagai satu amalan untuk mereka berbelanja di atas talian, dan saya tidak kira perkara itu akan berubah apabila kita mencapai herd immunity nanti. Dan ianya saya kira sampai bila-bila, dan apatah lagi bila Malaysia telah pun into digital dan semua apa juga yang telah kita lakukan di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi ini untuk educate, untuk sama-sama memastikan usahawan kita up to date dengan apa yang kita lakukan bersama dengan agensi MDEC dan juga agensi-agensi lain. Saya kira kita dah move forward. Maksudnya takkan kita dah move forward, tiba-tiba kita dah biasa guna atas talian, tiba-tiba kita nak guna itu fizikal pula kan. So pada masa yang sama juga kedai fizikal dan sebagainya perlu ada untuk create keboleh percayaan terhadap produk itu perlu ada, tetapi mungkin pada masa hadapan ini keadaannya sudah berubah. Okey, Datuk, itu perbincangan kita emas yang kita ada pada jam ini. Kalau anda usahawan di luar sana, PKS, mikro dan sebagainya yang menonton, terjejas dan sebagainya, Datuk sudah sebutkan ke mana perlu pergi. SME Bank ada, Tekun ada untuk mikro dan sebagainya, ada. Mereka ini semua akan membantukan Datuk kan. Boleh saja hubungi mereka untuk melihat kepada apa lagi bentuk bantuan yang disediakan dalam tempoh sukar pada ketika ini. Dan di InScan sendiri, kalau tidak tahu bagaimana untuk melakukan pendigitalan dan sebagainya, di InScan ada latihan yang disediakan. Ini semua disediakan. Terima kasih Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, iaitu Datuk Mas Emirati Samsudin membincangkan perkara tersebut. Kita akan memuatkan semua perbincangan ini di laman web kami astroawani.com. Sekian saja, saya Najib Arif. Assalamualaikum. Salam hormat.